Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini, kumpulan kami akan menerangkan tentang akidah wasatiyah dari sudut definisi iman. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok manhaj wasatiyah dalam definisi iman. Seperti yang kita tahu, perkataan iman ni memang sangat sinonim dengan perkataan akidah. Kenapa? Kerana kebanyakan perbahasan utama akidah kebanyakannya bertumpu kepada soal keimanan yang juga bermakna kepercayaan. Jadi kalau kita tengok definisi iman ni, kalau definisi iman yang terlampau ketat atau terlampau longgar, dia juga boleh memberi kesan kepada pegangan akidah. Jadi kita kena aplikasikan manhaj wasatiyah ni dalam memahami definisi iman ni, yang mana manhaj wasatiyah ni berada di pertengahan antara dua golongan. Jadi saya akan terangkan tentang dua golongan yang saya maksudkan ni. Okey, bagi golongan yang pertama, golongan pertama ni dia mendakwa iman itu bertempat di hati dan di lidah semata-mata. Maksudnya kat sini, golongan pertama ni menganggap seorang manusia itu, kalau dia mengaku dia beriman dalam hati dan dia melafazkan dengan lidah bahawa dia seorang yang beriman, maka dia telah menjadi seorang mukmin yang sempurna. Maksudnya dia walaupun dia melakukan perkara yang boleh membatalkan iman, perkara yang dilarang dalam Islam, dilarang oleh Allah, dia masih dianggap sebagai seorang mukmin yang sempurna kerana cukup dengan hati dan melafazkan dengan lidah sahaja. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah teologi Islam, golongan ini dikenali sebagai kelompok Murji'ah. Okey, seterusnya kita tengok golongan yang kedua. Golongan yang kedua ni, dia mengatakan bahawa iman itu terletak pada amal perbuatan seseorang. Maksudnya kat sini, golongan yang kedua ni menganggap kalau seseorang itu melakukan dosa, terutamanya dosa besar, jadi seseorang itu dianggap telah tergelincir keimanannya dan dia terus dianggap kafir. Kalau kita tengok dalam sejarah teologi Islam, golongan ini dinamakan sebagai kelompok Khawarij. Baiklah, seterusnya, berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh saudari Umairah dan Anis sebentar tadi, kita dapat dilihat di sini bahawasanya terdapat kesilapan dalam kedua-dua golongan tersebut, iaitu wujudnya keterlampauan dalam memahami definisi iman tersebut, iaitu di antara iman itu di dalam hati atau ucapan lidah, ataupun iman itu pada amal perbuatannya. Jadi dengan pendekatan wasatiyah ini, pandangan kedua-dua golongan ini tidaklah ditolak secara keseluruhannya, tapi tidak juga diterima secara totalnya. Jadi kedua-duanya telah diseimbangkan di antara satu sama lain. Jadi manhaj wasatiyah mengatakan bahawasanya iman itu adalah pembenaran dengan hati, perakuan dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Ia juga merupakan pandangan majoriti ahli sunnah wal jamaah. Bukan itu sahaja, Al-Laka'i telah meriwayatkan daripada Imam Ash-Shafi'i berkenaan ijma' dalam kalangan para sahabat dan at-tabi'in bahawa iman itu adalah merupakan ucapan, amalan dan niat. Seperti mana ungkapan Imam Ash-Shafi'i yang berbunyi, dan telah berlaku ijma' iaitu kesepakatan dalam kalangan para sahabat dan at-tabi'in yang datang selepas mereka yang sempat ditemui oleh kami, bahawa iman itu ialah ucapan, amalan dan niat. Setiap satu daripada tiga tidak memadai tanpa yang lainnya. Bagi ahli sunnah wal jamaah juga, amal perbuatan ini juga termasuk dalam hakikat iman. Bahkan tiada iman yang sempurna tanpa amalan. Jadi fahaman ini jelas berasaskan kepada beberapa nas yang banyak terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjelaskan tentang sejumlah sifat golongan yang bertakwa dalam kalangan orang mukmin, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul Azim. Berdasarkan ayat Al-Quran sebentar tadi, ayat ini jelas memasukkan amal perbuatan seperti mendermakan harta, mendirikan solat, menunaikan zakat, menyempurnakan janji dan berjihad pada jalan Allah ke dalam pengertian iman. Di penghujung ayat Al-Quran itu juga, Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf mereka ini sebagai golongan yang benar. Jadi menurut Al-Baghawi dan Al-Suyuti, masuk golongan yang benar ini adalah golongan yang benar dalam keimanan mereka. Seterusnya, implikasi bagi dua golongan yang telah diterangkan sebentar tadi. Baiklah, implikasi bagi golongan yang pertama ialah amal perbuatan golongan ini tidak akan diambil kira sebagai pembuktian dalam soal akidah dan keimanan. Ini bermakna seseorang yang dilihat pada zahir kehidupannya tidak mengamalkan ajaran Islam seperti mereka minum arak, berzina, menolak hukum hudud, berfikiran terbuka seperti menerima pluralisme agama dan lain-lain. Walau bagaimanapun, mereka ini masih dianggap dalam keimanan yang sempurna selagi mana masih ada iman dalam hati dan lidah mereka mengaku beriman. Seterusnya, implikasi bagi golongan yang kedua pula ialah amalan hati dan perakuan lidah tidak akan diambil kira. Ini membawa maksud selagi mana dia telah melakukan dosa besar seperti berzina, minum arak, melantik pemimpin yang zalim dan tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka ini dianggap kafir, iaitu terkeluar daripada Islam. Jadi, kesimpulannya ialah golongan pertama ini, apabila mereka ni melakukan dosa iaitu tidak mengikut ajaran Islam, mereka ini masih dianggap keimanan apabila mereka ini membenarkan dengan hati dan mengatakan dengan lisan. Manakala golongan kedua ini pula, apabila mereka tidak mengikut ajaran Islam dan melakukan dosa besar, mereka ini akan dianggap kafir iaitu terkeluar daripada Islam.